Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi untuk tahun 4, untuk pembelajaran kita pada pagi ini adalah berkenaan digit, nilai digit dan juga nilai tempat. Ini adalah kemahiran asas dalam matematik ataupun pengetahuan asas yang wajib kamu kuasai. Okey, jadi jom kita tengok apa perbezaan antara digit, nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, yang pertama digit. Okey, yang kedua nilai digit. Dan yang ketiga adalah nilai tempat. Okey. Daripada ketiga-tiga perkataan ini, cikgu nak kamu perhatikan betul-betul dan apa yang kamu dapat. Tengok perkataan je. Tak perlu fikir susah-susah, cikgu nak kamu tengok je. Okey, cikgu bagi 2 minit dari sekarang. Dah? Senang je. Bila kamu perhatikan ketiga-tiga perkataan ini, kamu boleh nampak bahawa digit itu perkataannya yang paling pendek. Jadi secara automatik maksudnya juga adalah paling pendek. Jadi digit ni kita panggil dia sebagai angka. Okey, ataupun dalam bahasa lain dia, dalam bahasa cikgu kita sebut dia sebagai satu-satu dia sahaja. Apa maksud satu-satu dia? Okey, contoh. 2, adakah dia satu-satu dia? Yes, 2. Satu-satu dia je. 5, adakah dia satu-satu dia je? Yes. 10, adakah satu-satu dia je? Tidak. Ini adalah 2 angka. Jadi digit ni adalah satu-satu dia saja. Mana kata digit ataupun angka ini nombornya adalah daripada 0 hingga 9 sahaja. Masuk 10 dia bukan digit. Sebab dia gabung 2 angka, jadi dia bukan digit. Dia adalah nombor. Lain nombor, digit ataupun angka ni berbeza. Okey, kemudian nilai digit. Kamu nampak perkataan digit yang tadi, yang asal dia tu, digit tu satu-satu dia. Tetapi kali ni kita nak tahu nilai dia tu apa nilai dia. Contoh, ataupun cikgu panggil dia sebagai digit dan nilainya. Maksud kita nak tahu digit tu apa, kemudian nilainya tu apa. Misalnya cikgu bagi satu nombor 2567. Okey, 2567 dan cikgu gariskan 5. Okey, digit dia adalah 5. Nilainya apa? 500. Dia bukan 5 saja, tapi kalau kamu jawab 5 saja, itu adalah digit, bukan nilai digit. Okey, boleh faham Dan yang ketiga adalah nilai tempat. Perkataan tempat ni kamu biasa dengar. Kat mana tempat kamu tinggal? Dekat mana rumah kamu? Jadi tempat ni kita tulis rumah. Dan kamu kena tahu bahawa bukan manusia sahaja yang ada rumah. Haiwan pun ada rumah, tumbuh-tumbuhan pun ada rumah, dan nombor pun mesti ada rumah. Okey, dan nilai tempat. Okey, kita tengok dulu nilai tempat. Nilai tempat ni biasanya kita akan eja. Ejaan. Contoh alamat rumah kamu. Kamu kan eja jalan JALAN jalan. Bukit BUKIT Bukit. BATU Batu. Jadi kalau nilai tempat ni biasanya kita akan eja, bukan nombor. Okey, jadi nilai tempat, cikgu nak kamu tahu satu perkara bahawa daripada banyak-banyak nilai tempat yang kamu dah belajar daripada tahun 1, nilai tempat yang paling penting adalah SA. Nilai tempat yang paling penting adalah SA. Kalau SA tu kamu salah letak dia, automatik nilai tempat yang lain juga akan salah. Jadi tolong berhati-hati. Okey, kemudian diikuti oleh puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey. Hari ni cikgu tak nak ajar perpuluhan. Kita belajar nombor bulat dulu. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Cikgu tahu kamu dah tahu, kamu dah mahir benda ni. Anggap saja ini sebagai ulang kaji. Okey. Jadi sekarang kamu dah boleh beza ataupun tidak ketiga-tiga perkara ini. Digit, nilai digit dan juga nilai tempat.
Okey, jangan salah Okey, tak apa. Jom kita tengok contoh soalan. Okey, cikgu bagi satu nombor. 1205. Okey, cikgu nak gariskan 2. Okey, yang pertama kita tengok digit dia. Nilai digit. Dan yang terakhir adalah nilai tempat. Angka 2 tu kita nak tengok semua dia punya situ. Okey. Yang pertama digit. Digit tu satu-satu dia je. Dia paling pendek. Jadi satu-satu dia ataupun angka dia adalah 2. Okey, boleh kan? Okey. Yang kedua nilai digit. Digit dia 2. Tapi dia nak tahu nilai dia. Adakah dia 20? Adakah dia 2 saja ataupun dia adalah 200? Jadi dia adalah 200. Macam dia tahu? Inilah 10 Jadi dia adalah 200. Nilai tempat rumah dia. Kita tak nak nombor tu. Kita nak rumah dia tinggal mana. Jadi dia adalah 100. Je penuh-penuh. Okey. Sebab yang kita conteng atas ni sebagai simbol je. Tapi kalau jawab, kamu kena tulis penuh-penuh. Okey. Soalan ataupun contoh yang lain. Okey. Cikgu nak gariskan 5. Okey. Digit. Cikgu susun macam ni pula. Nilai digit. Dan yang terakhir adalah nilai tempat. Okey, jangan keliru. Fahamkan betul-betul dulu apa perbezaan ketiga-tiga perkataan ini. Okey. Digit yang bergaris itu adalah satu-satu dia adalah ataupun angka dia adalah 5. Okey, nilai digit. Digit dia tadi 5. Apa nilainya? Nilainya adalah 10, 100, 1000, 5000. Nilai tempat rumah dia adalah 1000. Tak perlu nombor di depannya. Jadi dia adalah 1000. Okey, contoh yang terakhir, last one but not least, supaya kamu lebih jelas. 25302. Okey, cikgu gariskan sifar. Digit macam biasa, digit, nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, digitnya adalah sifar. Satu-satu dia je. Nilai digit dia sifar. Nilai dia pun kosong. Nilai dia tak ada, jadi sifar. Nilai tempat, yes. Walaupun dia sifar, dia ada tempat dia. Nilai je kosong. Tapi tempat dia tetap ada rumah 10. Jadi tempat dia adalah 10. Je penuh-penuh. Okey, jadi cikgu rasa tak ada masalah yang ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran cerakinan ataupun cerakinkan. Cerakinan ni dalam bahasa mudah dia adalah kita pisahkan nombor-nombor tu, pisahkan angka-angka tu. Okey, dan bila cerakinan dia akan datang dengan dua jenis soalan. Dua jenis permintaan. Yang pertama, cerakinkan mengikut nilai digit. Dan yang kedua adalah mengikut nilai tempat. Kamu kena tengok betul-betul soalan dia nak yang mana satu. Okey, hati-hati ketika membaca soalan. Contoh dia berikan kamu nombor 102. Ini cikgu nak tunjuk contoh yang mudah supaya kamu faham. Okey, jadi sekarang kita nak pisahkan nombor-nombor ni. Kita nak pisahkan angka-angka ni 102. Cikgu buat tu terus supaya kita tahu, kita pisahkan siap-siap. 1. Okey, nilai digit tahu. Nilai digit yang kita belajar tadi. Digit dia adalah 1, nilai dia adalah 100. Okey, sifar. Digit dia adalah sifar, nilai dia tak ada. Jadi tak perlu tulis. Kamu nak tulis pun tak ada masalah. Tak nak tulis pun tak apa. Okey, dan yang 2 tu dia adalah 2 sar kan. So 2 sajalah. Jadi itu cerakinan mengikut nilai digit. Jangan lupa simbol tambah. Dan yang kedua nilai tempat. Nilai tempat ni rumah dia. Okey, 1. 1 ni kita ambil 1 apa? 100. Tambah sifar ni ada rumah tak? Ada rumah dia. Jadi sifar kita tulis siap-siap. Rumah dia adalah 10. Tambah 2. Tempat dia adalah sar. Okey, boleh faham? Jadi nampak tak tu? Okey, cikgu alih sikit. 2 tu sar. Okey, cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Contoh yang terakhir lah.
Okey, sebab cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk tajuk ini sebab semua pandai-pandai belaka ni cikgu tahu. Okey, jadi cikgu tulis siap-siap 32. Okey, 25,032 yang mana kita akan cerakin mengikut nilai tempat. Ini soalan pertama. Okay, tolong tengok betul-betul soalan tu nak apa. Dan yang kedua, cerakin mengikut nilai digit. Okay, tapi kalau soalan tu dia tak minta cerakinkan ikut apa, dia terpulang pada kamu. Kamu nak pilih yang mana, tak ada masalah. Okay, yang pertama, cerakinkan mengikut nilai tempat. Dia nak nilai tempat. Okay, pisahkan siap-siap supaya ia membantu kamu. Tak buat pun tak apa. 2, tempat dia adalah, kita tulis dulu. 2, nilai tempat dia adalah 10,000. 10,000. Tambah 5 ni adalah 5. Kita salin balik, dia adalah 1000. Tambah sifar. Ada rumah tak? Ada. Dia adalah sifar 100. Tambah 3. 3 apa tu? 30. Dan tambah 2 sah. Okey, itu adalah nilai tempat. Ejaan. Nombor tu je kita ambil balik. Okey, cerakin mengikut nilai digit. Digit yang pertama 2. 2 apa tu kelas? 20,000. Tambah 5. Apa nilai dia? 5,000. Tambah sifar. Ada nilai tak? Tak ada nilai. Tak ada. Jadi tak perlu tulis. Kalau tulis pun tak ada masalah. Okey, kali ni cikgu nak tulis sifar. Pun betul. Tak ada masalah. Okey, 3. 3 apa? 30. Tambah 2. Okey, 2. Jadi itu sahaja untuk cerakinan. Jadi cikgu rasa tak ada sebarang masalah. Jadi untuk murid tahun 4 yang belum hafal nilai tempat, tolong hafal. Dan kemudian cikgu nak kamu fahamkan betul-betul apakah perbezaan antara digit, nilai digit dan juga nilai tempat. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.